Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas Aqidah tahun 3. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita mulakan tajuk baru iaitu sifat baqa. Apa yang dimaksudkan dengan baqa? Baqa artinya kekal. Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan sifat baqa dan tiada kesudahan baginya. Maksudnya Allah itu kekal sampai bila-bila, berbanding dengan sifat makhluknya iaitu fana. Fana itu akan musnah. Tapi Allah tidak akan musnah. Allah bersifat baqa iaitu kekal. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala kekal buat selama-lamanya, tidak ada batasan waktu dan masa. Maksudnya sampailah bila-bila, sampai akhir zaman pun Allah itu wujud. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat kekal buat selama-lamanya dan tidak akan binasa. Maksudnya Allah itu tidak akan musnah. Allah itu kekal. Okey, tengok muka surat 43. Dalil nakli. Okey, dalil nakli ni apa? Bukti. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Maksudnya segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya apa sahaja yang Allah ciptakan, makhluk Allah itu akan binasa, tapi yang kekal hanyalah zat Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Setiap yang pasti, yang hidup pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kekal tanpa sempadan waktu dan tempat. Okey, sekarang tengok muka surat 44. Dalil akli maksudnya bukti melalui akal fikiran ataupun logik akal. Okay, bukti dengan akal menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kekal ialah jika ia tidak kekal, tentulah ia akan binasa. Kalau ia binasa, tentulah ada yang membinasakannya. Ini tentunya tidak mungkin dan tidak diterima oleh akal. Maksudnya kat sini apa? Kalau cuba kita fikir, kita akan binasa. Yang membinasakan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat binasa juga, mesti ada yang akan membinasakannya. Siapa nak yang boleh membinasakan Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang membinasakan kita. Allah itu mencipta dan membinasakan. Okay. Jadi benda tu tidak logik, tidak boleh diterima oleh akal. Sebab itulah yang logiknya ialah Allah itu bersifat kekal. Okey, hukum mempercayai. Hukum mempercayai sifat baqa adalah wajib. Ni kena ingat. Ini soalan paling famous. Soalan dah sebut banyak kali dalam kelas. Soalan tentang hukum sifat Allah selalu akan ditanya. Tak kisahlah hukum wahdaniyah ke, hukum beriman kepada Allah ke, hukum beriman pasti akan tanya. Bila sebut hukum beriman, jawapannya satu sahaja, wajib. Waw alif jim ba. Ingat. Dan hukum tidak mempercayai tentulah berdosa besar. Kalau tak percaya, berdosa besar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim.
surah Al-Qasas ayat 88. Maksudnya, dan janganlah engkau menyembah yang lain bersama-sama Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Tuhan. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan. Okay, setakat ini saja kelas kita hari ini. Ustazah nak minta tolong kamu salin maksud sifat baqa' muka surat 42 dan juga dalil nakli sifat baqa' muka surat 43. Itu sahaja. Boleh hantar bila-bila masa saja dekat Instagram, dekat Telegram. Kalau tak ada Telegram, hantar macam biasa dekat WhatsApp Ustazah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.